dalam ilmu muhalikan. Itulah. Jadi apa nak nyata tadi? Nak nyata kelima hamba yang dhaif. Ada sifat asli yang kita semua makhluk ni, manusia ni sebenarnya kita bersifat yang ubudiyah, kehambaan. Dia bersifat yang kehambaan. Tibiknya kita abdu, hamba. Ada dari cakap hamba abdi, kan? Hamba abdi. Campur kelima Arab dengan Melayu, hamba abdi. Yang dhaif, ini asli kita. Sebab Allah Taala kata wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah dimenjadikan manusia, jenis manusia telah dimenjadikan yakni oleh Allah hal keadaan manusia itu dhaifan, yang dhaif, yang lemah. Maka lawanan bagi al-dhaif itu apa? Al-qawi. Al-qawi itu nama siapa? Nama Allah, kan? Tengok pada nama Allah Taala Al-Qawi, Al-Matin. Lalu kita letak nama Abdul Qawi, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha apa dia tu ada pula apa itu maha gagah. Tapi terjemah maha gagah ni jadi waham sikit lah, kan? Bila sebut gagah ni nak pergi faham ke jenis makhluk, kan? Kalau kata kuat tak apa. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, tak apa. Maha gagah, ni faham kata bahasa sebuah sekaligus. Wala ia makna dia, arti dia tu begitu. Kita ni ad-dhaif, Allah al-qawi. Sebab kita mengucap la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan melainkan dengan Allah. Jadi kita ni hamba yang dhaif, lagi yang sangat berhajat kepada Tuhan yang latif. Kepada Tuhan yang latif. Latif ni antara lain makna dia yang apa panggil, yang lemah lembut, yang sangat lemah lembut. Maksudnya ialah Allah ni yang sangat kasih sayang. Ya, apabila kalau kita manusia ni orang yang lembut hati ni, yang mudah kesian, bukan? Tapi kalau orang hati keras ni, payah nak kesian ke orang tu. Maaflah, sekali lagi sedap dia tibuk. Maaflah lebok ni. Maaflah, jadi macam tu. Kau bertambah garang. Tapi kalau bila orang yang hati itu lembut, maka berlaziman dengan kesian. Nak marah apabila orang minta maaf, rasanya kesian. Tengok orang di dalam kesusahan, rasanya kesian. Tu asal arti lutf, lemah lembut. Kesian belat. Itu Allah. Ya Latif, Ya Latif. Lalu kita letakkan nama kita Abdul Latif. Kan? Hamba bagi Tuhan yang amat lemah lembut dengan hambanya. Allahu latifun bil ibad. Apa kata hamba setelah hamba lihat pada beberapa kali dan hamba baca akan suatu syarah, suatu syarah yang dinamakan dia, suatu syarah tu dengan namanya Tijanid Darari. Satu kitab syarahan hak Arab, namanya kitab Tijanid Darari. Kalau asal arti Tijan, orang mengaji kalimah lughah, Tijan jamak daripada taj. Taj sini panggil apa? Kalau kita petani panggil mahkota. Sama? Ada letak raja-raja yang pakai, Mesri yang pakai tu. Taj atau kan nama Tajuddin. Itu nama gelaran. Nama apa? Tajuddin, mahkota agama. Jadi alam lakab. Jamak dia Tijan. Tijanid Darari, mahkota. Beberapa mahkota bagi beberapa mahkota daripada permata mutiara.
Darari jamak durrah. Durrah mana mutiara kan. Itu asal pada asal makna lughah, tapi sekarang dinamakan satu syarahan kita nama Tijanud Darari. Setelah baca beberapa kali dan juga lihat beberapa kali kitab itu, kita itu syarah atas satu risalah yang kecil bagi al-alim al-allamah Al-Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Tu nisbah kepada Bajur, nama satu kampung di Mesir. Orang biasa duduk ke Mesir tahulah Bajur Damanhur, maka nisbah ke situ Ad-Damanhuri Al-Bajuri. Dia kampung dia Al-Bajuri. Seperti di kitab kita ni As-Safanjanji. Itu nama kampung saya lah tu, Sepanjang. Kita buat di kitab tu. Di muka tu. Apa dia? Terjemah serta sedikit keterangan oleh Al-Faqir Ilallahil Qadir Ismail bin Umar bin Abdul Latif Abdul Karim Ad-Da'laji, itu keturunan Da'laj. As-Safanjanji. Tak tahu apa Safanjanji, apa arti Safanjanji. Takut tak faham. Ini sebab pada kampung saya Sepanjang. Itu dia. Supaya kita Al-Barzanji. Nisbah pada kampung Barzanj. Tapi kita tunggal pula jadi nging, Bezanging. Kitab Bezanging. Al-Barzanji, kitab Bezanging. Ini pun Sepanjang, dia tulis NG kalau orang putih. Itu apa dia? Rumi. Kitab tani tulis dengan ngoh. Maka ngoh tak ada huruf Arab kan? Lalu ganti dengan jin. As-Safanjanji. Sebenarnya As-Safanjangi. Itu maksudnya gitu lah. Itu apa tu? Nak contoh tentang perkataan Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Asal mata risalah tu namanya Risalah Al-Bajuri. Satu matan bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Risalah itu pada bicara akan ilmu tauhid, ilmu usuluddin ataupun asasuddin, dan satu lagi nama ilmu kalam. Nanti huraian akan ada depan sikit lagi. Ilmu bercara tentang mengesahkan Allah. Wahada yuwahidu tauhid, arti mengesahkan sesuatu. Bila tauhid, tauhidillah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah pada i'tikad, ialah bersifat dengan ketuhanan, tidak ada yang lain. Ialah yang memberi bekah pada segala-gala kejadian, tidak ada yang lain memberi bekah. Itu tauhid, mengesahkan. Hingga dijadikan nama ilmu itu ilmu tauhid. Ilmu membicarakan tentang akidah, berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan, berkaitan dengan sifat-sifat nubuah kenabian, dan berkaitan dengan sam'iyat, apa yang dicerita oleh Allah di dalam Quran, yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan hadis. Itu dia panggil sam'iyat. Seperti cerita hal alam barzakh, cerita hal kita ni akan mati, lepas tu akan hidup balik. Kita dalam alam barzakh, kubur yang ditanam dikebumikan manusia itu, satu lubang daripada lubang neraka dan satu kebun daripada kebun syurga. Itu sekalipun kita tak dapat lihat dengan mata kepala. Dan pula dalam hadis sebut orang yang dikena azab, dipukul, melaung sangat suara dengar oleh binatang-binatang tak berakal, kecuali manusia dan jin. Allah Ta'ala tak boleh dengar. Sekalipun kita tak dengar, kita percaya itu adalah benar, kerana yang bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan hidup balik, yang cerita oleh Nabi dan Allah sendiri mencerita. Itu panggil sam'iyat. Itu ilmu tauhid bercara 3 maudhu'. Kan? Setelah kita baca kitab itu, kemudian syarah tadi kata kitab nama Tijanud Darari itu kitab siapa?
yang telah syarah akan dia akan risalah yang kecil tu. Sifat situ kalau ngaji ibarat. Satu risalah yang kecil, satu risalah yang telah syarah akan dia akan satu risalah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banten. Banten ada panggilan. Al-Bantani, Jawa. Al-Jawi, jadi bahasa pada Jawa. Syekh Muhammad Nawawi Banten. Salah seorang cucu dia tu Syekh Rahimuddin. Tu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dinisbah pada kampung Banten. Rahimahullah ta'ala, dia sarah dengan bahasa Arab. Kitab risalah tadi juga disarah oleh Muhammad Nawawi Banten, dia letak nama Tijanud Darari. Setelah hamba baca beberapa kali dan juga lihat mutalaah kitab itu yang telah disarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten sebagai syarah yang sangat indah, lagi pula bagusnya. Maka terlintah-lintah, ini apa yang kata jawab pada kata setelah. Kalau Arab terjemah daripada lamma wa lamma dan tak kala dan setelah, dia kena ada jawab dia. Setelah itu maka terlintah-lintas pada hati hamba. Bila duk baca kitab syarah tak ni tu, mari terlintah-lintah di hati hamba. Terlintah apa tu? Oleh bahawa hamba hendak terjemah akan dia akan syarah Tijan tadi kepada bahasa Melayu. Mari terlintah-lintah di hati. Ini panggil capakan ilham lah ni panggil dah. Apa tengok sesuatu main bahasa berkenan je, bahasa setuju je, berkenan, suka kepadanya, maka mari terlintah-lintah hati. Bagaimana nak kita dapat? Apabila baca kitab tu mari terlintas di hati hamba oleh bahawa hamba hendak terjemahkan dia kepada bahasa Melayu. Terjemah sini makna apa? Makna salin bahasa. Daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain, panggil terjemah. Tetapi makna terjemah tu banyak. Ada terjemah makna tajuk. Betul. Ceramahan kali ini tajuknya ada. Khutbah. Hari ini khatib akan mendatangkan khutbah dalam tajuk. Tajuk mana terjemah. Kalau kita mengaji kitab Babul Wudu, dia panggil terjemah. Buat kepala bab. Faslun. Tu panggil tajuk. Tajuk hak besar Kitabus Salah. Lepas tu pecahan Babul Wudu. Faslun. Dia panggil terjemah, tajuk. Kita panggil hak Arab nak jadi tajuk kan? Tajuk percaraan kitanya ialah apa? Insya dah. Insya. Lepas tu laluan azan ke terus. Macam mana sini? Terus. Tak apa. Sebab di setengah-setengah tempat tu apabila masuk waktu isyak berhenti sekejap azan untuk laluan. Selepas tu sambung. Ni sambung selalu dah. Macam mana? Tanya pengurusi dia. Azan ke macam mana? Azan dulu. Tu baik. Sila azan dulu, lepas kita sambung insya-Allah Subhanahu taala. Karena kadang-kadang duduk tunggu nak sembahyang insya ni. Baik. Azan dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Haula wa la la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma rabb hadhihi al-bi'adat. Sambungan di atas tadi. Apa dia setelah lihat kitab yang dinamakan satu syarahan yang bernama Tijanud Darari, ialah syarahan bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang telah syarahkan di atas apa yang telah disyarahkan oleh Muhammad Nawawi. Setelah lihat, maka terlitah-litah pada hati hamba oleh bahawa hamba nak terjemahkan dia. Saya nak cakap terjemah. Nah, di antara makna terjemah iaitu buat kepala bab bagi masalah-masalah, ataupun tajuk yang kita nak katakan perbincangan kita ini tajuknya itu juga panggil. Dan juga terjemah satu dipakai makna terjemah makna riwayat hidup, ataupun dengan kata orang sini apa dia, cerita latar belakang, tu panggil juga terjemah. Terjemah Abul Hasan Al-Asy'ari mana latar belakang dia, masalah gitu. Nah, tu panggil terjemah juga. Tapi hak yang kita maksud di sini terjemah dengan makna pindah dari satu bahasa ataupun salin dari satu bahasa kepada suatu bahasa yang lain, daripada bahasa orang putih kepada Melayu, daripada bahasa Arab ke Melayu, Cina ke Melayu, Melayu ke Siam, itu panggil terjemah. Itu murahnya inilah. Maka telitahlah bahawa hamba hendak terjemah, yakni hendak salin bahasa. Akan itu syarah Tijan tadi kepada bahasa Melayu. Apa sebab tu? Supaya nak terjemah tu supaya dapat ambil manfaat. Ni kalimah Arab kan? Banyak kita guna Arab. Supaya dapat ambil manfaat. Ambil apa? Kalau kata ambil faedah. Faedah tu Arab lagi. Banyak kita dah cakap hak Arab nah.
ambil faedah, ambil manfaat. Kalau Melayu betul, apa manfaat, faedah? Kebaikan. Lagi pulanya guna, yang berguna, yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah, yang berguna, yang ada guna. Kan? Tu. Supaya dapat ambil manfaat, dapat ambil guna, ambil kebaikan dengan dia, dengan syarah tu, dengan terjemahan oleh semua anak-anak cucu hamba, baik anak cucu tu dari seginya kerabat dan juganya sekalian murid-murid hamba. Hanya ada bertalaqi kan, murid-murid, dan juga orang-orang yang minat dan suka ia, orang akan belajar ilmu tauhid. Nah, terutama yang kita tak mahir dalam bahasa Arab. Nah, lalu tak kalau dah terlitah-litah di hati itu, maka istikharah, minta kebaikan oleh hamba akan Allah Subhanahu wa taala. Cara minta istikharah tu banyak caralah. Antaranya doa di dalam solat, antaranya doa tiap-tiap lepas solat, sama ada solat fardu dan lain, dan antara lainnya doa tak sabit dengan lepas solat, dan di antara lainnya khusus kita sembahyang solat istikharah kan, dengan kaifiat tertentu, doa-doa tertentu panggil istikharah. Maksudnya istikharah pada asalnya minta kebaikan dari Allah, khaira khair, baik, ataupun minta pilihan dari Allah. Moga kita tak tahu apa yang baik ke tidak. Biasanya bila kita mau ke sesuatu, sangka kita baik semuanya, dan kita tak mau, tak berkenan dengan sesuatu, sangka kita tak baik semata lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa asa an tuhibbu an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan sesungguhnya ada setengah tafsir asa manaqat, dan sesungguhnya kamu benci akan suatu perkara, sedangkan perkara yang kamu benci itu ialah yang baik bagi kamu. Allah Ta'ala kata, dan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan barangkali kamu berkenan, suka akan sesuatu perkara, sedangkan perkara yang kamu berkenan dan suka itu syarrul lakum, jahat bagimu, buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana pula yang baik bagimu, mana yang tak baik bagimu. Walaupun baik nasbah orang lain, tak baik nasbahmu, Allah tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu inilah kita minta pilihan dari Allah, kita minta kebaikan daripada Allah, yang bermaksud sekiranya kalau perkara itu baik di sisimu ya Allah, nasbah aku dunianya, akhiratnya, masa hidupnya, kalau bahasa baik, mintalah kau menjadikan, dan akan menambahkan keberkatan dan kebaikan. Sebaliknya, jika perkara yang aku nak hadap ini perkara yang tak baik di sisimu, dunianya, akhiratnya, agamanya, maka kau palingkanlah daripada aku, tersabih jadilah, dan menggantikan yang lebih baik pada tu. Itu maksud daripada istikharah. Cumalah kita nak kerja apa-apa, tapi syarat yang pertama tu yang halal dulu. Bila yang haram tak ada istikharah. Tu dah nak main judi ni, nak istikharah tengok untung. Tak ada istikharah dari mula je. Nak minta kebaikan yang tak baik dari mula lagi kan. Mana kita nak istikharah ni setelah kita bentang dengan zahir syariat halal. Kita nak berniaga barang yang halal. Kita nak apa dia tu, nak beli sesuatu, rumah, tanah, kebun, sebenarnya yang halal. Tetapi baik atau tidak baik, ini kita minta kebaikan dari Allah, minta pilihan daripada dia.
Tu. Maka begitu juga nak salin daripada bahasa kepada satu bahasa ni, kali kira zahir tu nampak baiklah. Tapi di samping tu takut tak baiklah. Kan? Lalu istikharah oleh hamba akan Allah Subhanahu wa taala supaya tunjuk ia Allah akan segala akan hamba tunjuk kepada jalan yang baik dan eloknya jalan. Dia tak tolong tunjuk. Sebab apa yang boleh istikharah akan Allah? Kerana bahawa hamba ini bukanlah ahli dalam medan itu, medan terjemah tu. Bukan keahlian dalam medan itu, medan terjemah. Sebab tu minta dengan Allah tunjuk tu. Nah, kemudian perkataan kemudian tu beberapa lama lah. Salah tunggu-tunggu sebab kita buat permohonan kan. Kita nak minta buat permohonan sesuatu daripada yang maha besar, daripada yang berkenaan, kita buat permohonan. Cukup syarat permintaan kita tu hantar lagi. Terima tak terima tunggu kita. Tertunggu soalan yang gitu tu. Kemudian selepas daripada istikharah tak berapa lama bertambah kuat oleh hati hamba. Kau kuat hari. Menekat dia banyak nak. Kalau kata dulu 50%, naik 60%, naik 70, 80, bertambah kuat dan azamnya hati. Azamnya mana? Memutus hati. Kalau nak buat kau tak mau buat. 50 kan? Naik 60 nak buat. 70, 80, 90, azam panggil. Putus hati nak buat. Itu seolah-olahnya tunjukkan dari Allah dah tu. Dia lebih kuat pasal nak buat tu. Tu mana kata bertambah kuat oleh hati hamba dan azamnya hati hamba. Azam apa? Atas demikian itu terjemah. Ini syarah kepada bahasa Melayu tu. Maka dengan taufik Allah, kerana dengan tak ada daya upaya kita, dia boleh berlaku. Kalau menulis boleh duk tulis seolah-olah kalam yang berlari tu bukan semata kita nampak zahir di tangan kita yang menulis kan. Kita buat surat, buat apa, zahir di tangan kita. Kita usaha bekerja buat, nampak zahirnya kita, tapi sebenarnya Allah memberi taufik. Sebab itulah maka dengan taufik Allah. Apa makna taufik? Khalqut ta'ah fil 'abdi. Imam Al-Haramain memberi ta'rif. Abu Hasan Asy'ari dia ada kait sekali lagi, khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi. Itu makna taufik. Jadi kita selalu sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq. Apa taufik? Tahu dia kata taufik. Taufik tak apa? Iaitu menjadi kuasa taat pada hamba. Imam Al-Haramain kata khalqut ta'ah, menjadikan taat pada hamba. Allah menjadi melakukan taat pada hamba tu panggil taufik. Tengok orang yang tak diberi taufik oleh Allah ni nak ucap asyhadu alla ilaha illallah, sebanyak tu nak ucap tak sanggup. Kadang-kadang setengah orang bukan Islam berkawan dengan orang Islam, siapa teman, tunggu kau nak pergi solat, tunggu. Solat, sudah solat, kerja sekali, apa itu ini duk dengar semua. Tapi bila nak mengucap, tak sanggup mengucap. Allah Ta'ala tak beri kuasa, tak nak kata. Sedangkan kita tengok, senang je kan? La ilaha illallah, ya senang je. Asyhadu an la ilaha illallah, senang je. Tapi bagi orang kufur, Allah Ta'ala tak beri kuasa, cuba berkata, tak mahu. Ataupun nak kata tak dapat. Ini kata bukan semata-mata kita nah. Sebab tu kita banyak syukur, kita beriman, boleh solat 5 waktu, hadir pula berjamaah dan lain-lain lagi tambahan. Ini bukan semata-mata kita. Sebab itulah untuk kita nak selamatkan amalan yang telah kita lakukan. Untuk nak selamat, jangan kita ingat kuasa kita yang membuat tu. Kita nak ingatkan zikru minnah daripada Allah. Ingat kurniaan anugerah dari Allah. Tengok tangan kita, bila Allah Ta'ala jadikan stroke, tak boleh nak akak kan? Cuba akak, tak boleh nak akak. Kita tolong kan, pegang akak. Lepas tak boleh nak menahan kan?
Begitu juga orang penyakit getah tangan ni. Tak boleh nak berhenti. Ini penyakit murta'ish. Sini panggil apa tahu? Parkinson. Panggil bahasa orang putih dah tu tak? Oh, bahasa orang putih dah tu. Melayu Melayu getah betul-betul gitu yalah. Getah. Tapi kita nak menahan tak boleh. Sampai nak minum air tak boleh, kena orang tu tolong. Dia tak boleh nak pegang cawan. Jadi begini. Nak suap nasi pun tak boleh. Kan? Kena orang lain tolong. Kadang-kadang tolong dengan tangan kiri yang jadi kanan. Itu kita mau tak jadi getah begitu? Tak mau, tapi berlaku juga. Allah melakukan. Ini kata ikhtiar usaha dibasuh pada hamba saja, tapi tak boleh berkah. Tengok, kita tak kuasa nak mempertahankan daripada ketat yang berlaku. Dan juga bilanya mati kaki sebelah, tangan sebelah, kita tak kuasa nak akad. Demikian lidah kita. Bila dia jadi kelu oleh Allah, tak boleh nak bertutur. Nah, berlaku kemalangan, tak boleh nak cakap, jadi kelu lidah. Asalnya tak ada apa-apa, malah Allah Ta'ala buat sebab situ. Nah, itulah kita syukur, kita boleh berzikir, boleh sebut, boleh bercakap, boleh menyatakan apa yang kita kehendak di hati, semua tu melalui lidah. Allah beri taufik, senang je kita terima, senangnya kita zikir. Itu panggil taufik. Maka ni sepatutnya, maka dengan taufik Allah beri kuasa, beri kemudahan, dan dengan pertolongan ma'unah, ana ya'unu 'aunan wa ma'unatan, pertolongan dari Allah. Wasta'in billah, ista'inu bis-sabri was-salah. Dengan pertolongannya Allah jadilah satu terjemahan. Bila jadi satu terjemahan yang hamba meletakkan namanya, menghantarkan nama. Tengok bila kita dapat seorang anak bayi, kita hantarkan nama kan, tak nama Muhammad, Ahmad, masalan. Maka bila jadi satu terjemahan dengan taufik Allah, jadilah satu terjemahan, hamba meletakkan namanya, hantarkan namanya dengan nama Mizanul Zarari. Nun ni tak ada hal lah situ tu. Mizanul Zarari. Kami letak nama Mizanul Zarari fi tarjamati Tijanid Darari. Sudah jadi nama dah lah. Kitab apa ni? Kitab Mizan. Nama penuh Mizanil Zarari. Apa mizan? Mizan neraca. Kan? Bila sebut neraca, tahulah alat untuk timbangkan umpama emas dan lain-lain. Neraca kan? Mizan. Asal kalimah mari daripada mizan. Mari daripada wazana yazinu. Mizan. Kaedah Arab apabila waw itu berbaris di tengah, kemudian sebelumnya huruf yang berkasrah. Tengok mim tu bagi kasrah, waw yang mati bunyi mizan. Orang panggil tidak munasabah. Waw yang mati didului oleh huruf yang berkasrah. Tapi kata bagi bawah, dia tak munasabah. Lalu itulah ditukarkan waw dengan ya, bunyi mizan. Sebab bila kembali pada jamak, klik pada kalimah asal mawazin. Wa nad'ul mawazin al-qist wa nad'ul mawazin. Wa tak boleh. Mawazin. Manakala mufrad dia mizan, asal mizan. Tu kaedah. Semua tak ada kaedah dia. Panggil neraca zarari. Jamak daripada mufrad zurriyat, iaitu neraca penimbang bagi segala zurriyat. Kadang-kadang dia panggil tani panggil zurriyat ni, dia bergeriak. Sini cakap dah macam tu. Bila sesuatu benda tu terlalu banyak zurriyat, dia panggil, orang petani kata ramai lah orang ya bergeriak. Geriak pada zurriyat. Tu ada luah petani guna, sini tak guna. Itu di antara lain.
anak cucu anak-anak cucu, zuriat. Fi tarjamati Tijani Zarari. Sudah jadilah nama kita Mizanuz Zarari fi tarjamati Tijani Darari. Sudah jadi nama dah lah. Kemudian dan serta demikian terjemahan itu bukan sekadar salin daripada bahasa Arab satu kelimah ke satu kelimah sekadar itu saja, tidak. Di samping itu pula dan serta demikian terjemahan itu wa ma'a tilka terjemah, dan serta yakni di samping demikian terjemah itu hamba hantarkan sedikit daripada takrir dan keterangan pada beberapa tempat yang munasabah. Ia beberapa tempat baginya bagi apa dia takrir dan keterangan itu. Jadi di samping terjemah tu ada sepatutnya dihuraikan. Hurai. Untuk membeza nanti tengok cerita akan datang, dan hamba farakkan, hamba bezakan di antara terjemahan dan keterangan itu, hamba farak dengan dihantarkan perkataan yakni. Nanti tengok seperti kita ambil contoh depan sekali lagi, turun ke bawah, baris yang daripada bawah ke atas, baris yang kedua, yang ketiga di akhir tu. Apa tu? Asadat jamak. Dan aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang disembah akan dia dengan sebenar. Itu terjemah wa asyhadu alla ilaha illallah. Dan aku mengaku bahawasanya tiada ada Tuhan yang disembah akan dia dengan sebenar melainkan Allah jua. Al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Ialah Tuhan yang terkaya ia dari semua, daripada semua barang yang lain. Al-wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in, dan yang berkehendak kepadanya, kepada Allah. Yakni, tu tebus yakni tu. Tu penghuraian tu. Apa makna berkehendak di sini? Yakni yang tak lepas daripada Allah oleh semua perkara. Tu dia panggil takrir. Di samping terjemah ada sedikit takrir, ada sedikit huraian. Tepat kita nak kena huraian, iaitu hamba hantarkan kalimah perkataan yakni, nak muqaddimah dia. Seperti barang yang lagi akan dilihat, seperti contoh saat ini, insya-Allah taala, dan akan Allah taala jua, akan Allah taala je. Bahasa saya kata jua, dia baca jiwa, arti lain. Jua. Adapun Jawa ni arti lain pula dah. Jawa tak tulis macam ni, kena tulis alif lagi. Jawa, negeri Jawa ni jim waw alif jua. Maka jua ni jadi lurah kita duk guna hari-hari. Kalau orang petani, je, haja, sahaja. Itu dia. Di sini pakai untuk penceramah, haja, sahajalah. Dia. Maka bahasa kitab kitab lama guna jua. Itu je. Itu je. Tu. Maknanya dan akan Allah Ta'ala jua, akan Allah Ta'ala jelah, tidak akan yang lain sama sekali. Ini panggil apa? Kalau mengaji ilmu balaghah, orang panggil hasar. Seperti kita dah sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya akan engkau jua. Jadi jua lagi. Sebab apa? Sebab disebut, orang ngaji kata sebut maf'ul dulu pada amin. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Tapi kalau kata begini, na'buduka, kami mau sembahkan kau, tak ada erti je. Bila susun macam tu, na'budu, kami sembah, ka akan kau, tak erti je. Tapi oleh kerana ka tu dipalingkan sebut dulu, ka na'budu ka tu halif mai letak sebut dulu. Bila sebut dulu dia tak kata ka lah, iyyaka. Orang ngaji kaedah panggil dhamir munfasil. Bila sebut iyyaka na'budu di belakang, maka akan kau jua kami sembah. Dengan mana? Tidak akan yang lain sama sekali. Tu begitu.
wa iyyaka nasta'in, dan akan kau je kami minta tolong, tidak akan yang lain sama sekali kami minta tolong secara hakikatan. Maka tidak nafikan kita minta tolong sesama kita, kerana Allah perintah, tolong menolonglah kamu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu atas kebaikan. Sokong menyokonglah, bantu membantulah. Itu Allah perintah secara syariat supaya kita tolong menolong antara satu sama lain atas jalan kebaikan. Dan dia larang jangan tolong menolong atas perkara kedosaan. Hak tu syariat. Hakikat kita minta tolong siapa? Allah. Jua dia boleh beri pertolongan, yang lain tak boleh. Pada hakikat dengan jalan sabab, ya, kita lapar boleh bertolong dengan makanan, kita dahaga bertolong dengan minuman, sakit bertolong dengan ubat. Minta tolong kepada doktor, bomo, itu secara asbab adiyah sahaja. Hakikatan tak ada siapa boleh tolong kecuali Allah juga. Itu hakikat iktikad dengan begitu. Maka tak jadi syirik lah. Ni ada kan bila bercara ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan kau je kami minta tolong, pak kita hidup minta tolong yang ni tak boleh, syirik. Tu ni campur aduk je habis. Ini bab syariat. Bab zahir asbab adiyah. Itu makna katanya akan Allah Ta'ala jua, akan Allah jelah sahajalah hamba minta bahawa beri manfaat macam tadilah, beri kebaikan, beri berguna, ia dengan ini terjemahan jadi namakan mizan ni akan diri hamba sendiri. Hatu hidup doa sangat, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, dan ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Ya Allah, ya jasdi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Maka kita amin doa kan, kita umumkan Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Asahwari, ya Allah, beri manfaat olehmu akan aku dengan barang yang telah kau ajarkan aku. Maka kita ambil doa tu, ya Allah, beri manfaatlah akan kami dengan barang yang telah engkau ajarkan kami semua. Dengan kita minta dengan Allah. Ini pun demikianlah, bahawa beri manfaat ya Allah dengan dia ni, dengan sebab terjemahan ni, beri manfaat akan diri hamba sendiri dan sekalian mereka yang tersebut itu. Siapa mereka tersebut? Kembali ke atas, iaitu anak-anak cucu hamba dan murid-murid dan segala orang yang minat suka dengan ilmu tauhid. Itu mereka yang tersebut. Semoga Allah Ta'ala beri manfaat seperti bahawa telah beri manfaat ya Allah Ta'ala dengan asalnya. Asal bagi ini terjemahan. Apa asal? Iaitu kitab Tijan. Syarah di atas asal lagi Risalah bagi Al-Bajuri. Itu asal. Sebagaimana Allah Ta'ala beri manfaat ke kitab tu, Allah Ta'ala beri kebaikan pada kitab tu, semoga-moga kita terjamah daripada situ pun moga jadi manfaat juga. Baik. Kerana sebab apa yang minta di situ? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiapnya, atas semua suatu amat kuasa ia. Semua suatu ni suatu yang mungkin. Kait situ. Kerana diisi istilah ilmu usuluddin, suatu yang terjamah daripada syai', suatu. Ada yang kata suatu perkara. Syai' ditafsirkan dengan amrin. Dalam Melayu kita syai' suatu, amr perkara, suatu perkara. Kemudian makna suatu pada segi lurah, syai' dengan amrun, mutlaqul amr, semata-mata perkara, wujudi yang kana atau adamiyah, sama ada perkara tu yang bahasa ada ataupun yang bahasa tiada, semua panggil syai'. Suatu perkara, sama ada perkara yang bahasa ada ataupun perkara bahasa tiada, panggil syai'. Tapi murad dari istilah ulama usuluddin bila sebut syai',
di sisi Ahlussunnah wal Jamaah khas dengan yang maujud yang ada. Perkara yang belum ada, perkara yang tak ada, tak boleh panggil syai'. Maka Allah Ta'ala kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyaklah ayat kan. Dan zikir kita pun selalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa arti? Dan ia Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap suatu ataupun atas semua perkara Allah tu qadir, ia amat kuasa. Kerana ki atas tiap-tiap suatu tak panggil suatu pada istilah, malaikat perkara yang ada. Kalau perkara yang belum ada tak panggil suatu, isi istilah. Anak kita yang belum dapat tak masalah panggil syai'. Kita yang ada sekarang, anak yang sudah ada, cucu yang sudah ada, masalah syai'. Semua umumnya perkara yang ada panggil syai'. Sama ada perkara yang ada ini makhluk, juga perkara yang ada tu Allah sendiri. Masalah kata syai' yang ada. Tiba-tiba di sini kita buat muskil bahawa Allah atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Jadi sekaligus Allah kuasalah menghilang diri dia kerana zat dia punya masalah syai'. Lalu tu nak kait situ, nak mengeluarkan bahawa Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu yang mungkin. Nak kait situ dulu. Kita mengaji ayat begitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata mengaji tafsir dah sebut lalu. Wa huwa ala kulli syai'in ay syai'in yasha'u, ataupun syai'in yuradu, ataupun syai'in mungkinin. Dia tafsir situ. Sebab apa tu? Dia nak menolak takut kita silap faham mengumumkan semua perkara. Kan bila semua perkara tu semua yang ada masalah semua perkara. Setengah pada yang ada zat Allah. Segala sifat ma'ani Allah masalah yang ada. Bila kata Allah tu yang maha kuasa atas semua perkara yang ada, arti dia kuasalah pada diri dia menghilangkan. Sedangkan itu mustahil. Lalu kita mengaji keadaan sekali lagi, qudrat dan iradat hanya dia bertakluk dengan perkara mungkin juga. Kata mengaji lemata Umil Barohin kan, wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Allah bersifat dengan qudrat, kuasa. Dengan dia Allah kuasa. Kuasa apa? Kuasa atas mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Jadi Allah bersifat dengan ada. Masalah syai'. Bila kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, mana Allah kuasa atas mengadakan yang belum ada dan kuasa menghilangkan yang telah ada. Arti zat dia pun masalah boleh menghilang juga. Oh, itu mustahil. Dan lagi kepada kudrat hanya bertakluk dengan perkara mungkin saja. Segala makhluk ni perkara mungkin. Yang ada ni terima tiada, yang belum ada terima ada. Tu panggil mungkin. Kalau itu kena tanggung wa huwa ala kulli syai'in qadir, innahu ala kulli syai'in qadir, ay ala kulli syai'in mungkin. Sini berkait itu. Bahawa Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu semua perkara ni suatu yang mungkin, suatu yang harus. Itu amat kuasa ia. Setelah dia berdoa minta kepada Allah tu supaya memberi manfaat, lalu didoakan dengan amin ya rabbal alamin. Kerana mana amin tu kan dia panggil isim fi'il amar dengan mana istajib. Amin istajib. Ya Allah terimakanlah, ya Allah perkenankanlah. Tu amin. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Sampai di sini, maka sekarang masuklah hamba pada terjemahnya. Terjemahkan syarah Tijan tadi. Masuklah pada terjemah dengan kata hamba, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asal ni doa Nabi Musa kan. Maka diambilkan jadi doa.
Dan selalu kita amal dengan doa ni kan. Rabbi syrahli, apa ajar kanak-kanak tadi kan. Wahai Tuhanku, isyrahli sadri, lapangkan bagi aku dadaku, bukalah bagi aku dadaku. Bila kita tidak ada sesuatu macam kita hidup di dalam gelap gelita, apabila tidak ada lampu yang menerang, salah kita hidup dalam sempit, tak ada arah nak pergi ke mana-mana gelap, maka minta Allah Ta'ala lapangkan dada. Tengok Allah Ta'ala kata ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan kita maklum Nabi ummi, tak pandai menulis, tak pandai baca tulisan, tapi itu kelebihan bagi dia, bukan kata kerendahan, jangan. Kelebihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi ke dia tak pandai menulis, tak pandai baca tulisan. Jangan kita silap faham. Kadang-kadang silap faham, kamu tak pandai menulis, Nabi tak pandai menulis, dia kata gitu, punya menghinakan. Itu kelebihan dia tu, kelebihan dia besar tu. Jadi nak menyatakan kata dia ni daripada tak tahu, tak pandai, tiba-tiba Allah Ta'ala wahyu kepada sampai baca Quran, boleh cerita perkara yang dulu, boleh cerita perkara lagi akan datang. Dari mana itu? Allah lah tu bagi ke dia. Baca Allah Ta'ala tanya dia, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami membukakan bagimu Muhammad dadamu? Takkah kami buka? Dulumu tak tahu apa? Takkah? Yang panggil istifham takriri, jawab ya. Tu alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, takkah kami buangkan dari engkau keberatan belakang kau tu, yang allazi anqadha zahrak, yang memberatkan belakang kau, seolah kau duk pikul waktu yang berat, kami membuangkan supaya kita duduk di dalam kejahilan, rasanya berat, tapi bila kita tahu satu persatu rasanya cerah. Kan itu Allah Ta'ala kata pada alam nashrah laka sadrak. Maka sini doa, Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, bukalah, lapangkanlah bagi aku dadaku, hatiku, jiwaku. Wa yassir li amri, yassara yuyassiru, yassir, dan memudah olehmu, permudah olehmu bagi aku urusanku. Kalau kita nak buat apa berasa payah, tapi dia menjadikan mudah, Allah senang je. Senang je. Tengok setengah-setengah, kita nak buat ni, bahasa susah nak jadi. Bagi orang yang bijak, aku tengok mau buat senang je, aku tengok mau buat mudah je, aku susah. Kan? Ni kita minta dengan Allah, wa yassir li amri, dan permudah olehmu ya Allah, li bagi aku amri, urusanku, pekerjaanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikan simpulan dari lidahku. Kerana ini bagai-bagai tafsir lah ni. Kerana Musa dulu pernah masa dia kecil dulu ambil bara api hantar dalam mulut, menyebabkan lidah dia tu jadi bersimpul sikit. Ceritanya tak kala dia dia pegang janggut Firaun, kata sakit. Firaun kata, bayi ini dah akan kata dalam mimpi, kata nak menjatuh, nak kalau dulu sekali dah bila buka tengok ada bayi, ada lepeti, kata budak ni. Asia kata, hak yang budak nak menumbangkan kerajaan kau tu daripada Bani Israel, ni mari daripada hanyut sungai, ni mari dari mana pun tak tahu ni. Walha iyadah. Walha iyadah, ada Firaun kata, ni dah iyadah tu. Tapi Allah Ta'ala menghalalkan buat isteri, kata hak yang nak menumbangkan kerajaan tu ni ialah daripada Bani Israel. Ni datang daripada sungai laut mana pun tak tahu. Iya juga dah, boleh jadi. Kita bela kan, bela. Siapa dia besar sikit, dia pegang janggut Firaun. Pegang janggut, sakit. Dengan anak kecil, pergi kita cucu dengan cucu kita suka sangat kan. Ambil duk main dengan cucu pegang janggut kita, ada janggut cucu. Tapi takkanlah sakit siapa ke otak. Tapi rasa ajibnya sakit. Dia tu budak ni nani. Isteri pula halang kata, buat kira yang budak tak tahu apa kan. Bayi tak tahu apa. Begini, kita cuba bentangkan emas dengan
barapi mana yang ambil karya ambil emas berarti budak ni curi. Itulah kata riwayatnya bila Musa mengakak lagi ambil emas, dia pun kena juga ambil emas, tapi ditapa tangannya oleh malaikat, katanya ambil bara. Bila ambil panas mulut. Tu menyebabkan lidah tu jadi bersimpul. Lalu dia berdoa qas wahlul 'uqadatam min lisani, itu sesuai dengan sebab asal. Dan huraikan ya Allah bagi aku lidahku ni orang petani kata bercakap nak jadi bersipu, belik payah faham dah ada cakap bersipu ni dah. Kita cakap-cakap orang dengar. Apa kamu kata aku tak faham? Kerana dia panggil bersipu lidah. Lah tu Musa berdoa, kamu uraikan sipulan lidahku ni, mudah-mudahan yafqahu qawli, nasya faham mereka itu, mengerti mereka cakap perkataanku. Sebab tu dia minta Harun satu lagi, kerana Harun ni pasal malam. Tu asal sebabnya. Tapi kita ambil arti sini, begitulah kita cakap ni pun kadang-kadang tak faham orang lain kan. Itu seolah-olah bersipu lidah lah tu. Lalu minta ke Allah Ta'ala menerangkan, uraikan, mudah-mudahan bagi si pendengar tu mudah faham, mudah erti. Itu kita ambil lalu doa ni kan. Lalu diajar dalam sekolah, mana ajar tu, Rabbi syrah li sadri, kata ramai-ramai ya. Itu dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini asal ucapan para malaikat kan. Ni malaikat bila Allah Ta'ala bentangkan benda-benda kejadian makhluk Allah, suruh malaikat apa dia sebut, ini apa namanya, ini untuk apa. Malaikat mengaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tawadhu'nya malaikat. Bila kita tak tahu, begitulah, maha suci engkau, tidaklah kami tahu, malaikat hanya barang yang engkau beritahu ke kami tahu sekadar tu je, lain kami tak tahu. Ini pelajar rendah. Begitulah kita dapat ilmu ke apa, bukan semata-mata kita, dari Allah, hingga melalui sebab belajar, sebab menanya, menuntut, mencari, sebab baru kita dapat. Ada-adanya Allah Ta'ala bagi dengan tak ada sebab, yang panggil ladunni. Jadi kullum min indillah, semua dari Allah. Oleh itu kita jangan bangga bila kita dapat ilmu, alhamdulillah. Kita dengar satu masalah dengan alhamdulillah. Kita mengaji, guru hurai kita dengar, berasa faham, alhamdulillah. Itu kerana hakikat dari Allah, cuma melalui guru yang hurai, melalui kita mutalaahkan kita, melalui kita merajaah kita, melaluinya syarahan daripada guru. Itu sebagai melalui sabab. Hakikat dari Allah. Lalu itu mengaku subhanaka la ilma lana, maha suci engkau wahai Tuhan, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa malaikat hanya ma'allamtana, malaikat hanya barang yang engkau bagi tahu ke kami. Itu je. Innaka, sesungguhnya engkau hai Tuhan, anta, engkaulah al-alim, yang amat mengetahui, lagi al-hakim, yang amat bijak pandai. Kan tu dalam ucapan asal para malaikat lah tu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya pada nak memalingkan kita daripada maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan upaya kita nak hadapkan kepada taat, tak ada daya upaya, illa billah, malaikat dengan Allah. Ini biquwatillah, yang maha ali, yang maha tinggi pangkatnya, lagi maha azim kebesarannya. Dengan itu ada ucap sama, Allah maha tinggi, Allah maha besar. Seperti kita ada acap pada agung. Maha agung. Yang ni kebesarannya, pangkatnya. Itulah. Maka perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni satu kanzun min kunuzil jannah, satu simpanan daripada simpanan syurga. Kita membanyakkan dia, la haula wala quwata illa billah. Sekira-kira wala quwata illa billah.
Tambah lagi Al-Aliyyil Azim. Sampai di sini kita cukuplah dulu untuk laluan melalui kitab. Selepas tu kita beri masa lagi lebih kurangnya 20 minit lagi lebih kurang 20 minit untuk sampai kepada jam 10. Betul tak tu? 20 minit lagi dah. Maka sekadar itu dulu untuk bahagian kitab telah berkata oleh syarah Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah ta'ala. Lepas tu masa yang ada lagi tu bolehlah kita isikan dengan pertanyaan sekiranya kalau ada. Boleh. Boleh kalau ada.